Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa sekali lagi untuk menyambung tajuk biologi KSSM tingkatan 4 dengan tajuk sistem urinari bagi pembentukan air kencing. Okey, jadi kita lihat apakah yang akan kita belajar pada kali ini. Okey, cikgu akan bincangkan di bawah standard pembelajaran 13.2.3 iaitu memerihalkan proses pembentukan air kencing ataupun lebih dikenali sebagai urin. Okey, nama lain air kencing adalah urin. Okey, jangan tertukar dengan urea. Air kencing kita panggil urin. Baiklah. Okey, kita akan lihat secara terperinci apa yang telah kita bincangkan dalam siri sebelum ini. Masihkah anak-anak ingat tajuk nefron? Okey, cikgu harap masih lagi segar diingatan. Okey, bila kita bincangkan tentang nefron, ia merujuk kepada unit-unit kecil di dalam ginjal yang berfungsi memproses air kencing. Okey, masih ingat ya anak-anak yang ini? Kita ada glomerulus dan kapsul Bowman di sini. Okey, glomerulus dan kapsul Bowman. Kita ada tubuh berlingkar proksimal. Kita ada tubuh berlingkar distal. Kita ada liku Henle dan akhirnya kita ada duktus pengumpul. Okey, jadi ini adalah gambar rajah sebenar yang diambil daripada satu nefron dalam satu ginjal manusia. Okey, cikgu akan tunjukkan rajah yang dilukiskan, yang kita panggil sebagai lukisan tangan, untuk memudahkan pemahaman pelajar sekalian. Okey, mari kita uji ingatan kita semula. Okey, boleh? Okey, ikut cikgu. Okey, kita lihat darah mengalir masuk melalui. Okey, cikgu ambil dawat merah ya. Okey, supaya lebih jelas. Okey, darah mengalir memasuki arteri renal, kemudian bercabang ke arteriol. Bagus. Jadi di sini adalah arteri renal, kemudian bercabang ke arteriol. Okey, kalau ingat tadi kita ada dua arteriol, masuk dan keluar. Jadi ini yang keluar. Okey, now yang masuk cikgu sebut dulu A mendahului E. Jadi di sini adalah arteriol afferent. Okey, manakala yang keluar nanti adalah arteriol efferent. Okey, right? Okey, di sini adalah cabangan arteriol. Okey, arteriol ini akan membentuk satu kluster ataupun gerombolan arteriol yang dipanggil sebagai glomerulus. Jadi sini adalah glomerulus. Okey, now this one is glomerulus. Okay, anak-anak biologi dia dah tahu. Kalau belajar biologi, label mesti dengan ejaan yang betul. Glomerulus. Okey. Glomerulus ini intact ataupun rapat dengan satu struktur seperti cawan ataupun mangkuk yang dikenali sebagai kapsul Bowman. Kapsul Bowman. Okey. Okey. Seterusnya berlingkar-lingkar membentuk tubul berlingkar proksimal. Okey, proksimal. Okey, kemudian menuju ke laluan yang lurus. Okey, seperti tube U ataupun seperti bentuk U, ini adalah liku Henle. Okey, liku Henle. Dan bersambung dengan lingkaran-lingkaran yang kedua iaitu tubul berlingkar distal. Tubuh berlingkar distal dan akhirnya mencurahkan kandungannya nanti ke bahagian yang terakhir iaitu duktus ataupun tubul pengumpul. Okey, duktus ataupun tubul pengumpul. Okey, beza duktus dengan tubul hanyalah dari segi saiz. Okey, duktus lebih besar. Okey, itu adalah sebagai ingat semula sahaja. Apa yang cikgu nak bincang dengan lebih detail adalah berkenaan pembentukan urin ataupun air kencing. Okey. Untuk ringkasnya, sebagai ringkasan,
pembentukan air kencing melibatkan 3 proses yang utama. Okey, proses yang pertama adalah ultraturasan. Okey, proses yang kedua penyerapan semula dan proses yang ketiga adalah rembesan. Maka barulah terbentuknya urin ataupun air kencing. Okey, kita guna gambar rajah yang dilukis tadi untuk melihat bagaimanakah air kencing dihasilkan. Okey, kita gunakan warna yang agak lain supaya pelajar dapat lihat dengan lebih jelas. Okey. Apabila darah memasuki arterial afferent, okey, untuk keluar semula melalui arterial efferent, ada perubahan dari segi tekanan. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau anak-anak lihat, arterial afferent diameternya lebih besar berbanding diameter arterial efferent. Okay, diameter lebih besar berbanding diameter arterial efferent. Maka tekanan yang dikenakan ke atas glomerulus adalah sangat tinggi. Okay, jadi cikgu panggil dia sebagai tekanan hidrostatik. Okay, jadi tekanan di sini adalah sangat tinggi. Okay, maka tekanan yang tinggi ini akan memaksa kandungan-kandungan yang ada di dalam darah tadi terturas keluar daripada glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Okey, boleh ya? Okey, jadi di sini cikgu akan tuliskan proses nombor 1, iaitu proses apa? Ultraturasan. Okey, ultraturasan. Apa yang menyebabkan ultraturasan boleh berlaku? Ialah kerana turasan. Kerana tekanan hidrostatik yang sangat tinggi, cikgu tuliskan di sini P. P is pressure. P hidrostatik yang sangat tinggi dan juga kerana adanya liang pada glomerulus. Liang pada glomerulus yang dikenali sebagai podosit. Okay, liang pada glomerulus yang dikenali sebagai podosit. Okey, cikgu betulkan ejaan ini salah. Okey, glomerulus. Okey, so proses yang pertama telah pun berlaku di antara glomerulus dan kapsul Bowman. Jadi hasil yang terdapat di sini kita dah panggil dia sebagai hasil turasan glomerulus ya. Okey, ataupun ada juga yang sebut sebagai urine primer. Okey, urine pertama yang akan terbentuk tapi masih lagi belum lengkap. Okey, maka hasil ini akan terus disalurkan dan melalui liku ataupun tubuh berlingkar proksimal. Okey, ingat lagi tubuh berlingkar proksimal. Di sini akan berlakulah proses yang kedua. Okey, proses yang kedua di sini. Apa nama proses kedua? Kalau ingat tadi, cikgu kata ada 3 proses. Proses yang kedua ialah penyerapan semula. Okey. Jadi, di sinilah berlakunya proses yang kedua iaitu penyerapan semula. Maksud penyerapan semula ialah bahan yang ada di dalam tubul diserap ke dalam kapilari-kapilari darah. Kalau kita lihat ada kapilari darah di sekitar ini, maka bahan ini akan diserap keluar semula memasuki kapilari darah. Dia akan memasuki kapilari darah semula. This is penyerapan semula. Itu proses yang kedua. Cikgu nak sambung semula berkenaan apa bahan yang terturas keluar, apa bahan yang diserap semula. Kita balik semula kepada rajah glomerulus dan kapsul Bowman. Akibat tekanan yang tinggi, maka berlakulah ultraturasan, iaitu yang dikatakan ultraturasan dia hanya memilih bahan bersaiz kecil sahaja. Jadi bahan bersaiz besar seperti darah, platelet dan juga protein plasma tidak akan terturas ataupun tidak akan keluar melalui podosit-podosit pada glomerulus. Jadi yang keluar hanyalah, cikgu akan tuliskan dengan ayat ringkas ataupun perkataan ringkas iaitu W mewakili air, G mewakili glukosa, A mewakili asid amino, kemudian M mewakili garam mineral dan akhir sekali U mewakili urea.
Jadi, ini adalah antara bahan-bahan utama akan terturas keluar daripada glomerulus. Jadi, hasil turasan ini tentunya mengandungi bahan-bahan tersebutlah. Okay, ada air, ada nutrien seperti glukosa dan asid amino, ada garam mineral dan juga mengandungi urea. Okey, di bahagian tubuh belingkar proksimal berlakulah proses penyerapan semula di mana semua, cikgu tulis di sini 100% glukosa dan juga 100% asid amino akan diserap semula ke dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Semua pelajar biologi mesti tahu tentang pengangkutan aktif, iaitu satu proses pengangkutan yang menggunakan tenaga daripada sel. Sebahagian garam ataupun mineral juga akan diserap semula secara pengangkutan aktif. Jadi ada garam, mineral, ada glukosa dan ada asid amino yang telah diserap semula. Begitu juga dengan air. Sebahagian air, cikgu tulis W tadi untuk water, diserap semula juga ke dalam kapilari darah cuma secara osmosis. Biologi tak lengkap kalau tak ada tajuk osmosis. Dan osmosis dikaitkan dengan pergerakan molekul air. Jadi ini adalah antara bahan-bahan yang akan diserap semula di tubuh belingkar proksima. Jadi hasil daripada proses ini masih lagi mengandungi air dan garam. Maka dia akan melalui liku Henle. Di liku Henle masih lagi berlaku proses yang kedua tadi, iaitu penyerapan semula. Bila cikgu tulis nombor 2 bermakna ini adalah proses yang kedua, iaitu penyerapan semula. Jadi apa lagi yang akan diserap semula ya? Agak-agak apa ya? Ada lagi tak glukosa? Ada lagi tak asid amino? Ingat ya, tadi kita dah kata 100% telah diserap semula. Jadi bagi individu-individu yang sihat, tentunya tidak akan ada glukosa dalam air kencingnya kerana 100% telah diserap semula. Jadi yang tinggal pada liku Henle nanti hanyalah sebahagian air dan sebahagian garam mineral. Cikgu tulis W untuk water dan M untuk garam mineral. Jadi dua-dua bahan ini akan terus diserap semula ke dalam kapilari darah dengan cara untuk mineral secara pengangkutan aktif, untuk air secara osmosis. Jadi kandungan dalam bahan yang akan membentuk air kencing dah semakin berlainan dan berkurangan. Apabila melalui tubuh belingkar distal, proses yang berlaku adalah nombor 1, proses penyerapan semula. Penyerapan semula apa? Ya, yang tinggal hanya lagi air dan juga garam mineral. So, cikgu tulis W dan juga M. Diserap semula ke dalam kapilari darah secara osmosis untuk air dan pengangkutan aktif untuk garam mineral. Dan satu lagi proses yang juga berlaku di sini, cikgu tulis nombor 3, iaitu proses rembesan. Jadi di sini juga berlaku satu lagi proses, iaitu proses rembesan. Rembesan ini adalah proses yang berlawanan dengan penyerapan semula. Kalau anak-anak ingat, penyerapan semula daripada tubul memasuki kapilari darah. Tapi kalau rembesan, daripada kapilari darah memasuki tubul. Jadi apakah bahan yang akan dirembes masuk ke dalam tubuh belingkar distal? Bahan ini adalah bahan-bahan yang kita perlu singkirkan. Contohnya urea, dan juga bahan-bahan kumuh nitrogen yang lain seperti asid urik, kreatinin dan juga ion amonia. Kalau ada dadah juga akan dirembeskan masuk ke dalam tubuh belingkar distal. Kalau ada alkohol juga akan dirembeskan ke dalam ini. Dan seandainya ada bahan-bahan toksin di dalam darah kita, ia juga akan dirembes masuk ke dalam tubuh belingkar distal. Nampak ya?
Jadi patutlah bila buat ujian urin untuk mengesan kehadiran dadah, senang je dapat positif dadah kan? Okey. Jadi hasil ini akan terus melalui tubul pengumpul, melalui tubul pengumpul dan akhirnya keluar sebagai urin. Tapi sebelum menjadi urin ada satu lagi proses, iaitu proses di duktus pengumpul, iaitu proses penyerapan semula lagi sekali. Okey, apa yang diserap semula? Dah boleh teka kan? Iaitu water, air dan juga mineral. Okey, cuma di bahagian sini nanti, di bahagian sinilah kita kata ada pengaruh hormon yang mengawal atur kepekatan air kencing ataupun mengawal atur tekanan osmosis darah. Okey, jadi di sinilah kita ada peranan dua hormon yang pernah dipelajari sebelum ini, iaitu hormon ADH. Okey, siapa ingat lagi hormon ADH? Okey, ADH dihasilkan daripada kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari yang peranannya adalah untuk meningkatkan ketelapan tubul terhadap air. Tubul ni adalah tubul apa? Tubul uriniferous. Tubul uriniferous merujuk kepada tubul distal dan juga duktus pengumpul. Okey, dia akan menambahkan ketelapan tubul ini terhadap air dan juga merangsang penyerapan semula air di duktus pengumpul. Jadi, seandainya ADH ini dihasilkan dengan banyak, maka lagi banyaklah air akan diserap semula. Dan kita boleh ramal kalau air diserap semula ke dalam darah banyak, air yang akan keluar dalam air kencing pun sedikit. Alright. Okey, satu lagi hormon yang juga tidak kurang pentingnya ialah hormon aldosteron. Okey, hormon ini dihasilkan daripada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Okey, adrenal merembeskan hormon aldosteron untuk meningkatkan ketelapan tubul terhadap garam. Okey, kalau ADH terhadap air, ingat A untuk air, maka aldosteron ingat untuk garam. Okey, oleh itu penyerapan semula garam mineral akan meningkat. Okey, ini juga yang akan mengubah kepekatan air kencing. Okey, jadi air kencing yang dihasilkan nanti kandungan utamanya ialah apa? Kandungan utamanya ialah 96% merupakan air, 2.5% merupakan bahan kumuh bernitrogen seperti urea, asid urik, ion amonium NH4 positif, ion amonium dan juga kreatinin. Kreatinin ataupun kreatinina. Ini adalah bahan kumuh bernitrogen. Dan selebihnya merupakan garam berserta dengan unsur-unsur surih seperti dadah dan lain-lain. Jadi inilah keseluruhan proses yang terbentuk dalam penghasilan urin yang berlaku di dalam jutaan unit nefron pada satu-satu ginjal manusia. Jadi untuk proses ini cikgu dah selesaikan. Jadi cuba kita imbas kembali. Kita imbas kembali apakah yang anda dapat melalui pengajaran cikgu pada hari ini. Boleh tak namakan balik 3 proses yang terlibat dalam pembentukan urin? Boleh kan? Apa tadi? Ultraturasan, penyerapan semula dan juga rembesan. Apakah bahan-bahan yang tidak terturas keluar dari glomerulus ke kapsul Bowman? Ingat tadi, ultraturasan merujuk kepada bahan-bahan yang bersaiz kecil. Jadi, apakah yang tidak terturas? Tentunya yang bersaiz besar seperti sel-sel darah dan juga protein plasma. Boleh tak anak-anak bezakan proses penyerapan semula dengan rembesan? Bolehkah? Kalau daripada darah memasuki tubul, kita panggil penyerapan semula. Daripada kapilari darah ke dalam tubul. Tapi kalau rembesan, daripada, terbalik ya, cikgu terbalik.
Penyerapan semula daripada tubul ke dalam kapilari darah. Sedangkan rembesan sebaliknya, iaitu daripada kapilari darah ke dalam tubul. Okey. Dan yang terakhir, cuba ingat balik bagaimanakah kesan hormon ADH dan hormon aldosteron mempengaruhi kandungan urin. Okey, sebenarnya bahagian yang terakhir ini lebih kepada proses pengosmo kawal aturan untuk tajuk yang seterusnya. Jadi, cikgu harap apa yang kita bincang pada hari ini, apa yang cikgu terangkan dapat membantu anak-anak di luar sana memahami tajuk pembentukan urin dengan lebih jelas dan mudah diingati. Okey, cikgu harapkan jangan putus asa, belajar, jangan jemu supaya mudah untuk berjaya di masa hadapan. Semoga jumpa lagi dengan Cikgu Nordiana Jusuh daripada SMKA Naim Lilbanat. Okey, salam sayang daripada cikgu. Terima kasih semua.